الله أكبر الله أكبر. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang dihormati Al-Fadhil Tuan Imam selaku pengacara majlis, yang dihormati Tuan pengurusi masjid dan ahli kuasa, serta pengkuliah kita Al-Fadhil Ustaz Fikri, semua muslimin dan muslimat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada hari ini 5 hari bulan 11 2022 kita dapat bersama dalam majlis ilmu yang kita akan bincangkan tentang keindahan dan kelebihan Islam itu sendiri, di mana Allah SWT telah lebihkan Islam ini. Sebab apa? Kerana agama yang diredai oleh Allah Azza wa Jalla, iaitulah agama Islam. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu. Siapa dia ambil agama lain daripada Islam, tidak diterima. Bermakna agama yang kita anuti, yang kita pegang inilah agama yang diredai oleh Allah Azza wa Jalla. Agama yang diredai oleh Allah Azza wa Jalla, iaitulah berpaksikan kepada tauhid. Selain daripada kita beragama, kita kena panggil orang. Tidak kata pakai asalkan kita selamat, orang lain biar. Tidak. Maknanya agama ini agama satu pegangan kita. Yang kedua, dia panggil agama dakwah. Ajak orang kepada tauhid. Kemudian Nabi SAW buat bandingan di antara kita dengan umat-umat yang lain. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, kita tengok beberapa ayat Al-Quran. Ayat yang pertama Allah Ta'ala sebut kepada kita. Jadi jemaah yang suka tadabbur ayat itu dia tanda, iaitulah ayat surah Al-Ma'idah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madinah. Allah kata, hari ini aku sempurnakan agama kamu. Sempurna untuk kamu agama kamu, dan aku sempurnakan ke atas kamu nikmatku, dan aku redha Islam itu sebagai agama anutan ataupun pegangan kamu. Maka para jemaah sekalian, bila Allah Ta'ala telah letakkan satu garis panduan bahawa agama yang diredai iaitulah agama Islam, dan agama ini sebelum wafatnya Nabi SAW telah disempurnakan. Bila ke tarikh tu, tuan-tuan dan puan-puan, kita kena ingat tarikh itu iaitulah pada Hajjatul Wada'. Malah ni kalau kita tanya sepatah dua, jangan tak jawab dah, kena jawab. Biar nampak masjid kita ni nampak orang panggil banyak maklumat, insya-Allah. Terlebih maklumat tadi juga. Nah, biar ada maklumat. Ayat ni turun bila waktu Nabi sallallahu berada di Arafah pada Hajjatul Wada' bulan Zulhijjah tahun yang ke-10 Hijrah. Bermakna hanya 2 bulan lebih lagi, pada bulan Rabiul Awal tahun yang ke-11 Nabi kita wafat sallallahu alaihi wasallam. Maka ayat ini Allah dah bagi satu ganjaran bahawa al-yauma akmaltu lakum, hari ini aku sempurnakan agama kamu. Dia panggil ini, dia pula merupakan ayat yang pertama yang Allah Ta'ala seru kita umat Islam supaya kita bergembira dengan nikmat yang dianugerahkan oleh Allah, dan kita beramalah dengan Islam yang telah dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayat yang kedua, khitab kepada semua orang yang bukan Islam.
Ayat ini dalam surah Yunus ayat 104. Dalam surah Yunus ayat 104. Qul ya ayyuhan nas, katakanlah wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada manusia, in kuntum fi syakkim min dini, sekiranya kamu masih lagi ragu tentang agama aku, mu tak percaya lagi dengan agama yang aku bawa ini, fala a'budul ladzina ta'buduna min dunillah, maka aku tidak sembah Tuhan yang kamu sembah lain daripada Allah. Mana Allah Ta'ala minta Nabi kita isytihar bahawa di antara dia dengan kaum dia, dengan anak beranak dia di Mekah, walaupun mereka ni sekampung dengan dia, walaupun anak beranak dia ada sebahagian dia keluarga yang terdekat, seperti Abu Lahab tu pak saudara dia, Abu Jahal jadi kawan dengan Nabi. Abu Lahab pak saudara Abu Jahal. Nampak gerak mulut tapi tak hafal suara sini. Ada orang kata Abu pak saudara, bukan pak saudara dia. Dia tidak masuk dalam pak saudara. Anak beranak dia juga duduk Mekah tu. Rumah dia pun tidak jauh lah daripada rumah Nabi. Tapi dari sudut faktanya dia panggil bukan pak saudara. Abu Lahab tu nam. Maka Nabi isytihar, fala a'budul ladzina ta'buduna min dunillah, aku tak sembah Tuhan yang kamu sembah lain daripada Allah Azza wa Jalla. Maka kita hari ini para jemaah sekalian, walaupun kita duduk dalam suasana sudah Islam, tetapi dari sudut prinsip, dari sudut dasar beragama mesti jelas. Tak boleh kalau ada orang mari kata, agama ni serupa belaka, nak ajak buat baik belaka. Kita kata betul lah ajak buat baik belaka, tapi dari sudut pegangan tak boleh kata agama sama, tak boleh. Kerana para ulama mentegaskan bahawa siapa dia kata agama ni serupa, fala dinalahu, orang itu tak ada agama. Mana boleh kita iktiraf agama lain yang bukan daripada Islam, tetapi kita kena ingat, bukan mana kita tak iktiraf, mana kita kena paluh dengan dia, tidak. Itu dia panggil toleransi. Dari sudut beragama, naam kita bertoleransi. Islam tidak ajar kita berkelahi dengan orang bukan Islam, kecuali yang menentang Islam. Kalau orang menentang Islam, jangan duduk diam. Tapi dari sudut prinsip kita kena bagi tahu. Ini masalah kita sekarang ni. Sebahagian daripada orang tak berani nak mengaku dia itu Islam depan orang bukan Islam. Ataupun kalau kita pergi ke tempat-tempat orang bukan Islam, pergi melawat tempat dia, kita kata agama kita sama, ajak orang baik belaka. La. Kita kata lakum dinukum waliyadin, tetapi prinsip aku tidak sembah Tuhan yang kamu sembah. Maka perisytiharan yang kedua yang kita kena maklumkan, walakin a'budullaha alladhi yatawaffakum, bahawa aku sembah Allah Ta'ala yang menjadikan kamu, yang mematikan kamu, yang akan membalas balik apa yang akan kamu terima selepas daripada kamu mati. Ayat ini dalam surah Yunus. Maka para jemaah sekalian, ini dia panggil asas kita, asas keperjuangan kita, tauhid kepada Allah Azza wa Jalla, dan kita kena ajak orang bertauhid. Sepanjang hidup kita, berapa ramai kita ajak orang yang bukan Islam kepada Islam? Mesti kita ada tak kawan-kawan hak kerja sekali, duk main bola sekali, kawan-kawan sekolah sekali. Terlebih lagi tuan-tuan duduk dekat bandar ni, pinggir di bandar ni, memang ramai kawan-kawan kita yang bukan Islam. Tapi berapa ramai ada orang hak kita cuik dia ajak masuk Islam? Berapa ramai? Hak tak masuk kita lain, yang kita ajak berapa orang? Siapa dia berjaya akak panggil, kita nak bagi semangat kepada orang lain, bukan nak nyuruh dah, nak semangat kepada orang lain. Kita ni kadang-kadang para jemaah sekalian ni, dia panggil dekat Masjid Muhammadi tu, dia panggil dataran hijau. Gaji pergi kau melawat situ. Pergi deh. Kalau tak pergi lagi masjid kena buat, pergi tengok. Mana 2 hari lepas nak pergi tempat dia, dia kata pagi ni ada orang putih masuk Islam di tempat tu. Dia panggil International Islamic Information tu. Mustahak sekali kalau kita boleh tahu. Sebab apa? Sebab kita nak maklumkan kepada orang bukan Islam, agama kita ni agama mengajak mereka untuk menyelamatkan mereka di dunia, menyelamat di akhirat. Maka itulah yang dikatakan bahawa bila kita sebut tentang agama kita, kita kena tegas. Bila kita sebut tentang maklumat tentang Islam, kita kena nyatakan bahawa agama yang benar di sisi Allah ialah agama Islam. Dia kata saya tak boleh terima, itu cerita lain.
Kalau kita paksa orang terima Islam dengan kekerasan, dia masuk, dia mengucap, tapi adakah dalam hati dia ada agama, kita tak tahu. Maka agama ini la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Artinya kita tak boleh nak paksa mesti masuk Islam. Kalau tidak, aku tangkap ke, pukul ke, bunuh ke. Tidak ada. Karena itu kita tengok orang-orang yang bukan Islam yang ada prinsip, macam seorang yang bernama Sumamah bin Usal ni, dia ditangkap dan diikat dalam masjid Nabi. Ikat dalam masjid, dalam salah satu daripada tiang masjid ikat. Jadi orang bagi makan, bagi susu, ajak dia masuk Islam, dia kata tak mau, tak nak. Beberapa hari Nabi lepas dia, sallallahu alaihi wasallam lepas dia. Bila Nabi kita lepas dia, barulah dia pergi mandi, lepas tu dia yutan balik. Dia pergi mandi dan dia yutan balik, dia mengisytiharkan masuk Islam. Sahabat-sahabat terkejut. Waktu kita ajak semalam, kalau masuk Islam awal, tak ada lah masalah kena igak ni. Dia kata kalau aku masuk Islam masa tu, aku masuk Islam kerana dipaksa, kerana takut kawak, kerana nak ni, maka tidak ikhlas. Tapi bila melepas aku masuk Islam sendiri, itu yang dikatakan Islam anutan. Jadi para jemaah sekalian, bila kita sebut tentang ajakan, seruan kepada manusia supaya sembah Allah Azza wa Jalla ini, maka menjadi kewajipan pada kita hari ini, anak-anak kita membesar dalam suasana yang begini kawat. Kalau zaman dulu anak duduk dalam rumah, kita rasa senang hati ke tidak? Anak kita tak jalan mana, ada rumah, rasa senang. Tapi kalau anak duduk luar rumah tu, derak rata tak tahu duduk mana, itu yang kita rasa bimbang. Tapi hari ni, kalau anak tak keluar rumah tu, kita bimbang ke tidak? Senyap duduk kau dalam rumah, bimbang? Kau tak bimbang pakai lock gitu ya? Ada tu dalam bilik. Saya pintu koci apa? Anak laki-laki bukan anak perempuan. Kalau duduk main koci siang malam tu masuklah. Pergi tanya khabar, dia duduk main gap-gap dalam bilik. Kalau sakat main game saja, habis masa lara. Yang kita bimbangnya dia duduk main chat ni, duduk main tengok internet, duduk berlawan dengan orang putih, berlawan dengan orang etis. Akhir sekali anak kita tidak ada kemahiran dalam masalah ni, mereka akan terperangkap. Baru ni ada sahabat saya pendakwah kedua ke Islam, dia kata dia telah dipanggil oleh seorang ayah sebab anak dia pakai salib. Masa PKP pun ni duk main berdebat, tak gimana kau alam maya ni pakai salib dah. Bila panggil tanya dia apa kena pakai, tak ada apa. Kawan dia hok duduk main cek dengan dia ni, bagi hadiah dia pakai. Dia pakai salib, tak ada apa-apa. Tuan-tuan kena ingat, maknanya cabaran zaman kita hari ni bukan mudah. Untuk nak menyelesaikan masalah anak-anak kita hari ni yang membesar dalam suasana yang begini gawat, maka kita kena betul balik mafhumul ibadah, kefahaman kita mengabdikan diri kepada Allah. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam surah Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, aku tak jadikan jin dan manusia kecuali supaya mengabdikan diri kepada aku. Maka bila kita sebut hal ni, kita mengatakan bahawa ibadat itu bukan sekadar 5 kali salat. Kita hari ni secara umum lah, kalau orang kata kita nak beribadat, kalau kita saya nak beribadat sekarang ni, kita nampak dalam kepala kita apa dia ibadat? Maya lagi puasa, lagi musabaqah Quran, lagi pergi Mekah, hak lain-lain, hak terlibat dengan lain-lain, tak terasa ibadat. Hari ni ada seorang pelajar, dia happy, gembira sebab dia dapat kerja. Kita bertanya dia, kerja apa? Dia kata dia kerja di sebuah bank yang bukan Islam. Awak tahu ke tidak risiko kerja di tidak Islamic banking ni, bank yang tidak Islam ni? Tahu ke tidak dia ada satu sistem, nama dia sistem riba. Dia kata kita pun tak fikir
Gimito tu kira nak kerja, tak tahu halal haram, tidak merasa bahawa benda ni satu keperluan untuk kita tahu. Ni anak orang Islam mengaji sekolah agama, tapi maknanya tidak peka dalam masalah benda halal, benda haram. Lepas tu kalau kita tengok dalam bab pakaian ke apa, oh lagi dahsyat. Kenapa awak pakai macam ni? Tak apa, pakaian tak untuk aurat apa, hati baik. Dia duduk main hati baik tu lah letih kita. Lah, oh hati baik. Ayuh dia pun dia percaya ke hati baik tu. Anak saya hati baik. Pakaian ya macam anak sia. Kau kasar ada anak sia. Mana anak orang bukan Islam? Pakaian macam anak bukan Islam, tapi hati baik. Kita kata baik betul, dia baik dengan orang, tapi dia tidak baik dengan syariat. Itu ayat yang kedua, ayat yang mesti kita kena betulkan kepahaman kita bahawa bukan senang nak mempertahankan akidah tauhid kita ni. Kita mesti dakwah, ajak anak-anak kita balik semula kepada kepahaman mafhumul ibadah, supaya kita dapat faham bahawa ibadat kepada Allah Ta'ala itu iaitulah mengabdikan diri dalam semua perkara. Allah yang suruh kita solat, alhamdulillah kita faham. Allah suruh kita bayar zakat, Allah tak suruh kita tutup aurat. Allah tak suruh kita hilangkan rasuah, Allah tak suruh kita tinggalkan riba. Fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih. Jawabnya itulah yang dikatakan lengkap. Jadi para jemaah sekalian, itu ayat Allah Subhanahu Wa Taala ajar kepada kita supaya fokuskan kepada masalah u'budullah, mengabdikan diri kepada Allah dalam semua perkara. Bila kita tak masuk waktu, inilah yang menjadi satu kejayaan bagi mana-mana penjajah. Ada satu subjek yang saya mengajar di kolej, kolej kita ni, kias. Dia panggil tarikh tasyri', sejarah perundangan Islam. Apa dia masalah? Dia kata di antara jenayah yang dibuat oleh penjajah, bila dia masuk ke mana-mana negeri yang dia jajah. Macam kita sini British mari, Belanda mari di sebelah ni, Perancis pergi ke negara-negara Arab sebahagian daripadanya. Di antara isu besar yang dia buat, iaitulah dia akan punahkan mafhumul ibadah, makna ibadat dia akan rusakkan di situ. Jadi dia kata, mu nak solat, aku bagi masjid. Mu nak pergi haji, kita sediakan kapal haji. Anda tengok lagi kapal gambar arwah ayah saya dulu, tahun 60-an, tahun 70-an, masa naik kapal laut pergi haji. Ada ke sini ayah-ayah kita hok pergi haji dengan kapal laut dulu? Ada? Ada? There. Kau dengar cerita? There tu mana lama dah tu? Tak? Orang putih saja atas kapal tu dia. Klasi-klasi dia, kapten dia. Tak ingat? Tak ingat. Dia ingat naik kapal. Kita pun tak ingat juga, tapi tengok gambar. Biar gambar berbicara, kata orang sekarang dah. Orang putih dengan bagi hadiah, bagi apa, maknanya dia tidak ganggu kita dalam ibadat khususiah, tetapi orang putih dia kacau kita, dia ganggu kita dalam bidah, dalam mana? Dalam kepahaman beragama, hidup sebagai seorang Muslim. Itu dia kacau. Maka timbullah satu kepahaman zaman kita ini, nama dia pahaman globalisasi. Tahu makna globalisasi apa dia? Apa dia boleh bagi makna globalisasi betul? Mana kita buat hadiah dah. Nak akak, tapi kena akak tangan jangan. Param-param jawab, habis hadiah kita dah. Apa makna globalisasi? Kita dengar hal ini dulu ada. Sila. Dunia tanpa sempadan. Hal ini pula globalisasi ke apa dia? Kenapa nak jawab tu? Langit terbuka. Lagi? Betul berlaku tu, dunia tanpa sempadan, langit terbuka. Berapa lagi hak? Hak orang kata globalisasi. Kau lama dia tak sebut globalisasi ni. Tapi takrif yang betul-betul yang tepat, takrif yang diberi oleh Syekh Dr. Wahbah Az-Zuhaili, ulama besar daripada Syria. Dia tulis kitab Al-Fiqh Islami 10 jilid fiqh Islam dengan dalil-dalil dia tu. Dia kata makna globalisasi yang dibuat oleh barat ini, para jamaah sekalian, orang putih nak suruh kita buat apa yang dia buat, dia nak suruh kita makan apa yang dia makan,
Dia nak suruh kita pakai apa yang dia pakai. Tepat ke tidak tarikh ni? Masa Syekh mari di Kuala Lumpur di seminar antarabangsa, waktu Syekh nak tarikh ni kita buka kertas, buka pen nak tulis. Bila dia royak, orang putih nak suruh memakai hak dia makan, nak suruh buat hak dia buat, nak suruh pakai dia pakai, kita kata tak payah tulis ni tuan siapa hadah. Sekarang ni pakaian anak-anak kita ni, anak-anak orang Islam yang duduk di kampung kau, di bandar kau, dalam hutan kau, serupa tak serupa dengan orang duduk di New York pakai? Sama ke tidak? Sama, tak cukup saiz belaka. Tak cukup saiz belaka, tak cukup benar belaka. Apa ni, bertukar saiz pun ada. Mak pakai baju anak, kakak pakai baju adik, ketak. Perbuatan bercampur gaul laki-laki perempuan sudah tidak ada batasan. Makanan oleh kerana Malaysia ni negara yang terkawal, ada logo halal, sesalah masalah kita. Tapi ingat, nak makan ayam kena pergi kedah ada kepala orang tua. Ada kena. Kita ni kalau naik kereta dengan anak dah, oh sedap tu. Pulut bakar ke, pulut lepar ke. Agak-agak anak suruh berhenti apa? Kita nak terah. Apa dia kata ayuh ni? Oh, tengok gambar kepala orang tua tu jauh lagi berhenti abah ni sama. Nak kata apa? Kau duduk tidur bangun. Ini globalisasi, maknanya cara dia nak membetulkan kepahaman kita, nak menjauhkan kita daripada kehidupan beragama, maka dia bawa satu sistem langit terbuka. Hari ni kita tahu kita duduk mana, tak tahu. Tak betul lah, cuma alat media yang dia beri kepada kita ni kita gunalah, jangan pula kita tak guna. Dia kata tak boleh main ni alat-alat rakaman hak Yahudi belaka. Jawab dia buat sendiri, apa dia jadi kita. Jadi para jemaah sekalian, itu dipanggil ayat. Kita mesti betul balik kepahaman kita kepada masyarakat, iaitulah tentang bagaimana Allah SWT ajak kita supaya mengabdikan diri kepada Allah, dan kita ajak orang lain supaya balik kepada tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan pergi minta dengan makhluk-makhluk, dengan benda-benda yang tidak ada faedah. Jangan hidup minta. Lama dulu ramailah juga orang minta tak. Pergi Kuala Sungai minta dengan Tok Kuala, di pokok kayu besar minta. Allahu Akbar. Ana baru ni buat seminar tentang Allahyarham Sahibus Samahah Datuk Mufti Haji Muhammad Nur. Kita buat dengan dia bahasa, betul buku dia. Salah satu daripada benda hak dia ialah, kalau orang Melayu dia panggil karamah kepada Syekh, kemuliaan pada dianya. Pokok besar tu hak duduk atas kubur. Dia tak sebut pokok, anak dia sebut kubur mana baru ni. Orang tak berani nak tebal belakang. Pergi nak tebal tak berani. Ya tak boleh ni, penjaga tak benar. Bukan penjaga kubur, penjaga pokok tu. Tengok kepercayaan dia. Lepas tu Tok Guru dia tak boleh tebal pokok ni. Ada orang jaga ni, ada makhluk jaga. Dia kata beginilah, mewayak ke dia, Tok Guru Ajina suruh tebal. Tak tahu jin tu kenal ke dia Tok Guru Ajina. Begitu tahu begitu, pakai boleh tebal selalu. Dia kata macam tu. Maknanya kita ni bukan masalah kepahaman, masalah ada benda tak ada benda. Masalah benda tu duduk dalam hati kita tu. Kita tu percaya kepada benda-benda yang pelik-pelik, maka jadilah benda yang pelik itu duduk menguasai hidup kita. Pasal itulah arwah hayah ni, orang kata dia panggil mulah lah dah. Mulah hayah kita ni, dia ada satu pantun yang selalu dia ulang. Dia kata, melukuk di tepi gantang, buka sanggul cari gutu. Orang takut hilang perasaan, tunggu kata hantu. Sedap juga dia punya syair ni tak? Ada ke ahli-ahli pantun sini yang nak jawab? Melukuk di tepi gantang, buka sanggul cari butu. Orang takut hilang perasaan, tunggu kata hantu. Jadi kita duk main hantu, takut orang tu. Sebab apa? Sebab dalam kepala kita duk mikir benda ni hantu. Dia kata mula Tok Guru Ajina ni sebut, dia kata pesan bagi tahu dia, aku nak tebal ni, Tok Guru suruh tebal. Boleh tebal selalu, tak ada takut apa-apa. Kita kata subhanallah, bijak maknanya. Dengan pesan begitu pakai jadi dah. Mana kalau dia sendiri pergi baca doa kau baca jampi, kita kata munasabah dah. Tak pakai pesan. Maknanya orang nak tebal tu naik semangat molek, hilang kepercayaan dia kepada tunggu tu ada kuasa, dia boleh tebal. Kita kata subhanallah. Baik. Kita pergi kepada ayat yang ketiga, dakwah kepada ahlul kitab. Kafir ni ada dua. Kafir umum, segala makna kafir atas dunia ni dia panggil musyrikun.
Satu lagi dipanggil kafir ahlul kitab. Siapa dia kafir ahlul kitab ni? Yahudi dengan Nasara. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Hadid ayat 28, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu birasulihi yu'tikum kiflaini min rahmatih wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Dia kata ayat ini, wahai orang-orang yang beriman, dia beriman kepada Allah, ittaqullah, hendaklah kamu takut kepada Allah azza wa jalla, wa aminu birasulihi, dan hendaklah kamu beriman dengan rasulnya. Siapa dia rasul dia sini? Yakni beriman dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia masalah ahlul kitab ni, Yahudi dengan Nasara, dia nak beriman hak kitab dia. Beriman dengan Nabi Musa, beriman dengan Nabi Isa, sedangkan masa sudah tempoh, sudah bertukar. Jawatan sudah bertukar daripada Musa, Isa kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba kita masih lagi duduk sibuk dengan Nabi Musa, dengan Nabi Isa. Duduk sibuk lagi kitab Taurat, kitab Injil. Maka Allah Ta'ala beri tawaran kepada ahlul kitab, yu'tikum kiflaini min rahmati. Allah Ta'ala beri kepada kamu 2 kali ganda pahala kalau kamu beriman. Sebab apa? Satu, pahala dia beriman dengan Taurat. Satu lagi, pahala dia beriman dengan Al-Quran Al-Karim. Wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Allah Ta'ala jadi bagi kamu cahaya yang kamu berjalan dengan dia, dan Allah SWT akan memberi keampunan kepada kamu. Wallahu ghafurur rahim. Jadi dalam ayat ini kata ulama tafsir, yaj'al lakum nura. Allah Ta'ala beri pada kamu cahaya. Cahaya apa dia beri? Adakah dia bagi lampu kita suluh? La, dia panggil nurul basirah, cahaya mata hati. Walaupun ayat ini turun kepada ahlul kitab, tapi kita kena bagi tahu turun kepada ahlul kitab, tapi kita orang beriman jangan kata oh ni ayat ni untuk Yahudi. Kalau tidak, banyaklah ayat tu, ayat dalam Quran, ya ahlul kitab la taghlu fi dinikum. Jadi ayat tu untuk Yahudi, ayat ni untuk Nasara, ayat ni untuk Quraisy. Mana ayat untuk Melayu? Ada ayat untuk Melayu? Tak ada ayat untuk Melayu. Jadi tak kena kita. La. Itulah kata di ulama tafsir kata al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Dalam bab tafsir ni yang kita ambil ibrah umum lafaz, bukan khusus kepada sebab turun kepada orang ni, turun kepada orang. Maka Nabi kata kalau kamu beriman, Allah Ta'ala beri kepada kamu nuran tamshuna bihi, nur al-basirah, cahaya mata hati kamu, yang kamu boleh yumayyizuna, yang boleh beza di antara hak dengan batil. Sekarang ni para jemaah sekalian, macam mana kita nak beza di antara hak dengan batil? Iaitulah yang menjadi mercu tanda kita, garis panduan kita, Al-Quranul Karim. Salah satu daripada sifat Quran, dia panggil Muhaimin. Kita Muhaimin ni nama anak kita tak? Ada nama Muhaimin sini? Ada? Ada? Mana dia? Kau tak ada? Kawan-kawan ada Muhaimin? Kawan tak? Jadi ada Al-Quran kata Muhaiminan. Quran itu menjadi pengawal kepada kitab yang terdahulu. Kalau orang ni kata ada kitab Taurat, kata mari sini, kita buka tengok banding dengan Quran. Kalau bercanggah dengan Quran, kita kata tak boleh pakai dia. Lebih-lebih lagi Taurat yang ada di tangan Yahudi dengan Nasara, yang Kristian sekarang ni, Injil, sudah tidak ada keasliannya lagi. Semua telah ditahrif, telah ditukar oleh pendeta-pendeta dia telah tukar. Maka kita mengatakan ini satu perbuatan yang cukup berbahaya. Jadi Allah Ta'ala tawarkan kepada mereka, yu'tikum kiflaini min rahmati, Allah Ta'ala beri 2 pahala pada kamu. Itulah Nabi SAW bila waktu Nabi kita hantar surat ke Herakla. Kenal nama Herakla ni? Hercules, Raja Rom masa tu. Nabi hantar surat dia, aslim taslam. Mau masuk Islam, muslimat. Dia boleh pahala Nasara dia, dan dia boleh pahala Quran. Jadi sekarang ni kita, macam mana kita dengan ahlul kitab yang begitu ramai di zaman kita hari ni, tapi kesimpulan daripada ayat yang kita baca ini, Allah Ta'ala bagi tahu kepada kita, kalau kita beriman dengan Al-Quranul Karim,
kita terima apa yang telah Allah Ta'ala ajar kepada kita ini, maka Allah Ta'ala akan beri kepada kita nur, cahaya hati yang boleh membezakan di antara hak dengan batil. Sekarang ni kita baca Quran, alhamdulillah. Tuan-tuan yang baca Quran tu kata alhamdulillah. Tapi bagaimana kita nak naik taraf satu peringkat lagi daripada baca saja kepada memahami? Alhamdulillah sekarang ni kita tengok ramai kuliah-kuliah tafsir, kuliah tadabbur Al-Quran. Tapi bukan semua orang boleh tafsir. Kita ni hanya baca tafsir yang ditulis, yang dikarang oleh para ulama. Kalau kita nak tafsir sendiri, kita pun tak tahu nak pergi ke mana. Ada orang tafsir Quran sendiri, nak dengar cerita, peliklah sikit. Tapi dia baca Quran, fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna, mu kahwin orang perempuan yang kamu nak tu 2 orang, wasulasa 3, 5, waruba 4, dia nikah 9 orang. Bukan negeri kita, negeri seberang. Bila orang tanya dia, kenapa kahwin 9 bapak? Dia kata dalam Quran suruh sebut 2, 3, 5, dia capur jadi 9. Ni tafsir apa ni ustaz? Bahasa jenis tafsir capur lagu ni lagu mana? Itu dia panggil tafsirul Quran birra'yi, tafsir Quran dengan otak dia. Itu tidak boleh. Kita tengok ulama kata apa? Boleh 2, boleh 3, boleh 4. Tak, bukan campur. Pilihannya kota paling tinggi 4. Walaupun tinggi 4 tak jadi juga ahli kitanya. Kalau mana? Boleh baca ayat lah kita, boleh pahala baca ayat Quran. Tak apa dah, boleh dah tu. Maknanya kita tahap yang kedua yang kita nak faham, kita kena ambil yang tahap yang kedua, iaitulah bagaimana Quran sampai pada kita dah baca. Yang kedua kita kena nak faham Al-Quranul Karim. Dia kata ustaz nak baca betul-betul, nak faham macam mana? Kita kata serentaklah. Kita belajar mengaji, kita belajar tajwid, kita juga belajar makna. Sebab kalau nak tunggu satu-satu, rasa pakai habis homo dengan tajwid lah kita ni. Tak habis lagi baru tahap 1 ni. Iqra ada ni kita tak. Tidak masalah kita belajar. Berapa ramai orang-orang yang masuk Islam zaman kita hari ni, bukan zaman dulu pun. Dia masuk Islam, dia kaji Quran sebelum dia mengaji Quran. Dia kaji dulu baru dia mengaji. Adalah beberapa cerita nama yang tersebut, tapi masa kita sangat cepat. Kemudian bila mari tahap yang ketiga, apabila hati kita sudah cerah dengan Quran, maka Quran itulah menjadi panduan hidup kita. Kita akan beramal dengan dia. Maka di sini kesimpulannya, orang baca Quran ni 3 tahap. Tahap yang pertama mengaji, baca dengan mulut. Tahap yang kedua baca dengan kepahaman, dengan hati. Tahap yang ketiga baca dengan anggota, iaitulah kita beramal dengan isi kandungan Quran. Hari ni mungkin kita boleh naik tahap yang kedua, boleh faham sikit-sikit, walaupun tidak semua. Alhamdulillah kita kata. Tapi tahap 3, nak beramal dengan Quran, dapat ke tidak? Dia kata payah. Siapa dia kata payah? Al-Quran Allah Ta'ala turun kepada orang Badui pada pasir. Tak ada sekolah, tak ada apa pun masa tu, tapi dia boleh faham. Cuma oleh kerana hati dia bersih, dia faham, dia mudah nak amalkan dia. Kita hari ni macam mana nak ambil tip, nak supaya kita dapat ainul basirah, supaya hati kita ni bersih. Tuan-tuan nak dengar ke tidak? Nak? Tanda balik. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, dia sebut, man arada an yaftahallahu alaihi qalbah, siapa nak Allah Ta'ala buka hati dia, cerahkan dada dia. Saya yakin dan percaya tuan-tuan ni kalau tanya apa jawab, tak tanya apa jawab, semua kita nak belaka. Nak ke tak sih? Say ke tak sih? Nak belaka. Nah, tapi kena buat. Kalau sakat jangan hanggut dengan mulut saja, apabila apa boleh. Yang pertama kata Syafi'i, tarkuhu ma la ya'ni, tinggalkan benda yang tak ada faedah untuk kita. Tarkuhu ma la ya'ni, tinggalkan benda tak ada faedah. Apa dia benda tak ada faedah? Zaman kita hari ni banyak benda yang menghalang kita untuk belajar, untuk berzikir, untuk baca Quran. Sebab apa kita tak boleh berzikir? Kenapa? Kalau orang tanya dia, kenapa
Pak cik tak boleh baca Quran. Jawab dia, tak kena mengaji. Kena dah. Kenapa tak boleh baca juga? Sibuk. Sedap kot jawapan sibuk. Tanya orang lain pula, kenapa kita tak boleh berzikir? Orang lain boleh berzikir. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Orang boleh berzikir 500, boleh 1000 kali. Kita 5 kali pun letih. Pasal apa? Sebab sibuk sanilah. Ni musim-musim gini pula ni kau sibuk ni. Tidak sibuk hari ni. Allah hari ni. Kebetulan sungguh orang atas mari. Arab mana tahu dia jumpa kambing. Berebut kursi. Hak ni naik, hak ni sibuk. Kata jadi weh. Betul lah ngetarikh kita ni tunjuk. Kata lagu ni rupanya orang berebut kursi ni rupanya. Kambing tu nak cerita orang ni. Dia tidak kata kambing sungguh. Kambing dia naik, hak ni sibuk. Turun naik, hak ni pula naik. Kata tak sudah ni. Kalau 3 jam lagi video tu pun tak habis duk main badi tembok. Jadi kita pun kalau duk main badi tu ini, maka tidak akan sesah hati kita. Maka Syafi'i kata tarkuhu ma la ya'ni, tinggalkan benda yang tak ada faedah. Tak ada faedah mana ustaz, kita ambil yang faedah lah, kita ambil yang tak ada faedah, tinggallah dulu. Baik. Yang kedua, tarkuz dzunub wajtinabil ma'asi. Tinggalkan dosa-dosa yang ada tu. Hak dosa-dosa yang ada dah kita tinggal. Kita istighfar, kita taubat, kita menyesali dengan cara-cara taubat yang kita belajar kan. Berapa ada syarat taubat? Berapa? Yang pertama, tinggalkan dosa. Yang kedua, menyesal. Yang ketiga, berazam tak sibuk dah. Ingat ada syarat taubat tu. Yang keempat, sekiranya dosa tu yang berkait dengan manusia, kita kena hantar balik. Ambil barang orang ke, buat zalim kepada orang ke, kena minta maaf. Wajtinabil ma'asi, dan jaga diri daripada buat maksiat yang akan datang. Maksiat yang tak buat lagi jangan nak buat. Jangan duk mikir lepas pada nak buat. La, kita kata tak boleh. 2. Yang ketiga, wal yakun bainahu wa baina rabbih khabiyatun min amalin, hendaklah ada di antara dia dengan Allah hubungan yang tersembunyi. Kita hari ni payah nak sembunyi ni. Main dengan live belaka ni. Sudah mengaji Quran live. Bangun pukul 4 pagi munajat perdana live juga. Kalau tak live pun dia sendiri live. Habis tak ada subuh lagi. Ayat prank ambil gambar, dia panggil selfie. Lepas tu wasafi. Dia masak baru lah ni kan. As-selfie wasafi. Mana dia selfie dulu, lepas tu dia atas grup WhatsApp. Tak ada subuh lagi atas dah. Allah mengatuk pagi ni. Pukul 4 pagi tahajud. Habis keikhlasan kita nyepunuh di alat-alat media yang kita ada ini. Syafi'i kata wal yakun bainahu wa baina rabbih khabiyatun min amalin. Kita kena ada di antara kita dengan Allah hubungan yang tersembunyi. Ibadat jangan orang tahu. Cuma timbul masalah sedekah. Sedekah ni baik kita beritahu ke, baik tak beritahu. Itu ulama bahas ini khilaf. Dia kata kalau sedekah hak peribadi, kita nak sedekah orang, keluarga kita, anak beranak, orang yang pakai miskin, bawa pergi atas berah rumah dia, tak usah ada ambil gambar lah. Tu kerja orang lain tu, kerja NGO. Paksa dia kata terpaksa kena buat. Kalau tak ambil gambar, orang tak bagi derma, moga dia nak sedekah. Kita hak peribadi ni kenapa nak tunjuk-tunjuk? Tak usah tunjuk. Tapi kalau masjid ni buat satu benda agenda besar, contohnya kita nak buat masjid, belanja 3 juta, itu kita boleh iklan. Panggil tuan haji ni, berapa ribu nak beri? 10 ribu. Orang ni dia pun berjeling kawan tu, aku dengan dia sama tarah ya, tak kena nak bagi 5, 10 juga. Jadi untuk menggalakkan, bukan untuk nak riak, tidak, untuk nak tasjid. Itu boleh, dia boleh. Maka kita hari ni kita kena betul 3 perkara tadi. Tinggalkan benda yang tak ada berfaedah. Yang kedua, apa dia? Kena sebut baru ingat. Nak tahu ingat kedok ni. Yang kedua berapa?
Tinggalkan dosa yang lepas, jauhkan diri pada maksiat yang akan datang. Yang ketiga, antara kita dengan Allah hubungan yang rahsia. Pasal itulah di antara bila orang tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam manakah ibadat yang paling baik, Nabi kata apa? Salatun fi jawfil lail. Solat tahajud di tengah malam, itu paling baik. Solat sunat. Amalan sunat yang paling baik. Jangan mau silap baca hadis ni pula, tak lagi masjid dah orang tahu. Apa nak agak? Sudah kita main tak lagi masjid orang tahu ni, sudah petih lah kita lagu ni. Kenapa tak pergi masjid tu? Saya sebenarnya nak pergi masjid tapi takut orang tahu, takut riak, pakai bayar rumah. Betul ke cerita tu? Betul? Tak betul? Saat ni tu email suruh tanya. Kita tanya, tuan-tuan jawab molek malam ni. Boleh ke tak boleh? Tu email kata, tuan-tuan ahli jemaah kita ni, kita nak pergi syurga ke tidak? Nak pergi? Jawab deras sikit. Biar nampak semangat. Nampak nak buat cara nak pergi tu sih. Biar kemah gitu Soalan yang kedua. Nak pergi berapa orang? Mana? Belaka. Isteri nak pergi, anak, cucu pergi belaka. Alhamdulillah. Bapak yang prihatin. Kalau tak kita sorang cara apa orang lain, itu cerita lain. Soalan yang ketiga ni panas sikit. Jangan marah. Betul kau nak pergi syurga semua keluarga? Betul ke tidak? Betul. Waktu mari masjid ni, mari berapa orang? Dia boleh jawab pasal dia kan tak ada orang di rumah ni dengan isteri, mari dua-dua selamat. Ni hak lain, hak beriuk lagi rumah ada ni. Duk mana anak-anak lah ni? Isteri pun tak mari, dia sendiri pakai mari. Lambat dia tu. Gatih motosikal mari dekat-dekat. Kita kena bina satu agenda. Bagaimana agenda ni dia panggil masuk syurga sekeluarga. Boleh ke tak boleh? Kita malam ni banyak ratus orang dah ada ni. Paruh daripada masjid ada. Ataupun 1/3 ada masjid dah. Tapi kalau tuan-tuan mari semua, anak-beranak yang ada di rumah, kita bawa mari belakang semaya jemaah ni, cukup dah masjid ni. Besar ke tidak masjid ni? Lah ni, besar ke kecil masjid? Lagu mana kita nak kecil masjid? Nak dengar tu pandangan ni. Lagu mana kita nak kecilkan masjid kita ni? Lagu mana? Belum habis separuh. Tak cerdik jawab lagu tu. Pengurusi pun nak dengar juga. Lagu nak kecil masjid. Lagu mana? Jawab dekat sikit. Buat mari belakang. InsyaAllah. Malam esok kita biar boleh pasal kemah luar gitu. Orang ramai ada mari. Pasal apa mari? Bawa semua mari. Dalam ayat Al-Quran Allah Ta'ala sebut orang yang beriman. Orang yang beriman di dunia ni, ittaba'atuhum zurriyatuhum biimanin alhaqna bihim zurriyatahum. Dalam Al-Quran kata orang yang beriman dia akan boleh duduk sekali dalam syurga dengan anak-anak dia. Jadi tapi syarat. Kita ya duduk pergi dengan ceramah, kita ya duduk pergi dengan masjid, duduk boleh balik masjid solat berjamaah, anak kita tidak tanya solat ke tak solat pun tak tanya khabar. Dari sudut tauhid kepada Allah Ta'ala lagu mana, kena cek balik. Dia hafal dah ustaz. Hafal apa? Hafal sifat 20. Kita test tengok. 3 yang sifat tuan-tuan kena untuk mantapkan tauhid ni, 3 sifat yang kita kena ambil. Yang pertama, Allah Ta'ala mengetahui. Yang kedua, Allah mendengar. Yang ketiga, Allah melihat. Cukup 3 perkara ni. Mana kalau kita boleh pasak hak ni dalam jiwa kita, Allah dengar, Allah mengetahui, Allah melihat, jawabnya banyak perkara yang boleh tenang atas dunia ni. Kalau mencari ketenangan, mencari keamanan, macam-macam slogan kita dengar tak sekarang ni, jawabnya kita tidak akan tenang, tidak akan aman dunia ini kalau manusia tidak berpegang, tidak menghayati 3 sifat Allah Ta'ala yang kita belajar. Kalau kita kata kita berasa nak buat benda-benda yang tak baik, kita tak boleh buat. Pasal apa tak boleh buat? Sebab ada penghalang. Apa dia penghalang? Allah Ta'ala tahu.
Tak ada orang malam ni. Kita yang ada sini. Tak boleh buat juga. Pasal Allah melihat. Tak ada orang yang gelak ni malam ni kita buat ruai ni. Tak. Kita tak ada. Lah ni kita, zaman kita lah ni, dia tak panggil mengumpat. Zaman kita lah ni, ada kau mengumpat? Ada? Tak ada lah, dia tu kanama, nama membawang. Tidak membawa ke saya dua ni. Membawa. Habis lafaz-lafaz syar'i jadi tak ada habis. Sebab itulah kita jadi kurang maksiat tu. Riba tak ada. Riba ada ke tak ada? Ada. Mana ada riba? Tak boleh nak kata tu belakang. Di mana ada riba? Di bank yang tidak Islam. Tak ada riba. Dia tak sebut ada ribanya. Dia tak kata 20% riba. Ada? Tak ada. Dia kata interest. Kita orang tua ni boleh interest tanya pula. Apa dia interest tu awal? Bunga apa cik? Kau comel. Punah habis. Rasuah ada rasuah. Rasuah. Tak ada juga. Ada. Duit kopi, duit minyak. Berapa dia? Sebutlah berapa pun yang penting hak rasuah lah tu. Mari zina pun tak ada juga. Budak-budak ni masalah gejala sosial. Kita betul mikir berapa dia gejala sosial. Rupa sebutlah lagi masalah yang berlaku dalam masyarakat kita ni gejala zina. Barulah orang apa? Bahaya kau ni. Bahaya ke tidak? Ana adalah ketemu hak hari Jumaat lepas, bukan hak mari. Duk mikir lagu mana lah tu email nak baca ni bab skema ni. Alah tak email baca kita pun 2-3 kali ulang ketemu tu nak boleh kau tobik kau lapak-lapak hak pelik-pelik orang putih ni jangan main. Jadi kita hari ni kepahaman kita masyarakat kita ditukar. Istilah-istilah inilah yang menyebabkan kita makin jauh daripada kepahaman ibadat sebab telah ditukar nama-nama yang syar'i ditukar ke nama lain. Kita tak rasa dosa jadi tak dosa. Lo ni kalau buat rasuah jenayah ke tak jenayah? Rasuah jenayah. Pasal apa jenayah? Sebab kita duduk tengok di jalan roh Badan Pencegah Rasuah musuh negara. Riba jenayah ke tidak? Tak jenayah. Minum arak jenayah. Dia tulis ni tidak dibenarkan masuk orang Islam di sini. Kenapa di bank-bank riba tak tulis Muslim no entry? Dia tulis bank riba tak ada. Tuan-tuan kena tahu semua tu dosa besar. Tapi kalau nak kira dosa yang besar yang Allah Ta'ala isytihar perang dalam Quran, riba. Dia tak isytihar perang yang minum arak. Kalau kamu tak mau berhenti juga lepas kada kamu tahu benda tu haram, fa'zanu biharbi minallah, kamu isytihar perang dengan Allah Azza wa Jalla. Macam mana kita nak isytihar perang? Baik para jemaah sekalian, jadi untuk memeriahkan suasana kita, untuk memeriahkan masjid kita, lagu mana kita nak suruh ramai, lagu mana kita nak suruh masjid kita ni makmur, maka jawabnya tak akan ramai masjid ni kalau kita tidak ramaikan dia. Payuh ustaz, payuh apanya? Takkan anak kita tak boleh bawa pergi ke? Payuh juga. Nah. Dia ada setengah orang ni kata saya tak boleh pergi masjid sebab anak dia kecil lagi. Kayak budak ni berambakannya marah dia orang tua pula macam-macam. Kita kena toleransi dalam masalah ini. Bawa anak tapi kawal. Jangan bawa anak pergi biar jadi macam taman permainan pula. Nah, itu salah kita. Maknanya dua-dua pihak mesti bertimbang rasa. Pihak jawatan kuasa masjid kata boleh bawa anak-anak, pihak keluarga yang bawa anak jaga anak tu. SOP kena jaga. Dia panggil istilah sekarang ni, dia panggil SOP dah. Lepas pada Covid ni banyak istilah baru kita terima. SOP lagi. Mengaji kok dalam dulu kalau orang panggil ceramah tak payah apa, tanya dah. Lalu ni tanya pula, ceramah kok mana tu? Dia kata kok Zoom. Dah. Surah dia nama Zoom. Banyak lagi ni. Walaupun negara boleh terbuka dah, hak sudah biasa dengan 2 tahun Covid ni, kelas-kelas pengajian kita buat kot Zoom. Ada lagi. Ada beberapa dalam sebulan hak kita buat apa dalam banyak kali juga. Dia kata kita tak mau berhenti hak Zoom ni sebab kita nak belajar bertalaki dengan cara ni. Kita kata jalan, tak ada masalah. Alat-alat media yang ada ni kita kata alhamdulillah.
Baiklah para jemaah sekalian, itulah kelebihan yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Syarat kitanya apa dia? Kita nak dapat basirah, nak dapat cahaya itu mari daripada Al-Quran. Tapi kita baca Quran sukar untuk kita memahami Quran kecuali kita betul dulu bekas yang nak masuk Quran. Al-Quran itu akan di mana tu? Nazala ala qalbi rajulin. Ini bahasa Arab kata. Quran itu diturun ke atas hati kita. Tapi kalau hati kita berkarat, hati kita banyak masalah, macam mana Quran tu nak masuk? Ini masalah. Ustaz kita duduk di bahagian tahfiz lah dengar. Anak-anak kita hafal Quran, ada hak laju. Kita ada tahfiz juga di pondok. Ada hak 2 tahun setengah khatam. Laju dia punya otak dia. Tapi kita nak cari pelajar-pelajar yang menghayati Al-Quran. Itu berbeza. Hak hafal 2 tahun ada, 2 tahun setengah ada, 3 tahun, 4 tahun tu ramai. Tapi yang betul-betul menghayati, menjiwai Al-Quran. Al-Quran itu kana khuluquhul Quran, sebagaimana kata Aisyah kepada Nabi SAW. Dia kata akhlak Nabi semuanya Quran. Nak cari hak ni bukan mudah. Maka kita mesti nak letak satu benda, kena cuci bekas dulu. Betul tak? Oh, kenapa bersih bekas ni? Lama tak guna. Nak buat kenduri, ada kawah nak kata surga, basuh dulu, nak letak minyak, letak apa. Kita yang tentu juga tuan-tuan, nak dapat nurul basirah, nak dapat cahaya daripada Quran, maka kita kena bersihkan hati kita. Inilah yang menjadi barulah dia punya mari kepahaman. Maka mantaplah ibadat kita kepada Allah Azza wa Jalla, dan jitunya tauhid kita kepada Allah. Maka insya-Allah kita akan selamat di dunia dan kita selamat di akhirat. Inilah kelebihan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu umat yang apa? Yang menjaga Al-Quran. Sebab Al-Quran yang diturun kepada kita ini, yang diberi kepada kita ini adalah merupakan mukjizat Nabi yang terbesar. Oh, kalau kita cerita mukjizat tuan-tuan suka. Mukjizat Nabi banyak. Di antara mukjizatnya makannya sikit jadi banyak. Mukjizat hak bulan terbelah zaman Nabi berlaku. Belah. Insyaq iqtarabatis sa'atu wa insyaqqal qamar. Belah bulan. Orang kafir tengok bulan terbelah. Tapi dia tak percaya. Yaqulu sihrun. Sihir Muhammad ni bukan betul. Berapa lagi? Untuk mari bercakap dengan Nabi. Semua mukjizat itu termasuk dalam fi zimmati tarikh, masuk dalam buku sejarah. Tapi mukjizat yang hidup, mukjizat yang wujud sampai hari kiamat, iaitulah Al-Quranul Karim. Itulah mukjizat yang paling besar sekali. Kita semua ni para jemaah tidak akan merasai kemanisan mukjizat ini kecuali apabila kita menghayati. Para ulama tadabbur kata apa? Ibarat kita dengan Quran seperti orang makan buah kurma. Kita belilah buah kurma hak paling mahal sekali atas dunia ni, nama dia ajwah. Ada hak beli, hak pergi Madinah ada. Beli ajwah. Berapa ratus beli? Tak ingat belaka dah buat dia. Kena pergi pula. Berapa ratus beli ajwah? 120. Tak? 120. Kau tak ingat? Kalau beli kat Bukit Hud tu dah 50 rial ayat tu. Hak dalam kotak tu, dalam kotak. Beli 120, letak dalam bilik, letak dalam beg, buka, tak bang kau satu. Tapi kalau kita buka kotak dia bismillah, sedap ke tak sedap? Dengan manisnya, dengan rasa lemaknya cukup lekat. Maka begitu juga kita dengan Quran. Kalau setakat kita beli Quran taruh dalam mari ya, dia tidak akan memberi kesan apa-apa. Tapi bila kita buka Al-Quran, kita mengkaji Al-Quran, kita mengaji Al-Quran, ketika itulah kita akan merasa menjiwai bahawa kita akan mengabdikan diri kepada Allah melalui ayat-ayat Al-Quran yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, itulah kelebihan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam duduk di mana? Mengatasi umat-umat yang lain. Nabi buat satu analogi yang cantik. Nabi kata masalukum wa masalu ahlil kitabaini. Bandingan kamu dengan bandingan dua ahli kitab belum ada kamu tu seperti seorang yang upah orang kerja. Siapa dia nak kerja daripada pagi sampai ke zuhur? Aku beri satu kira. Mana satu berapa dia punya bayar. Yahudi pun ambil. Siapa dia? Mari pula. Siapa dia nak sambung kerja ni daripada zuhur sampai ke asar? Nasara ambil.
Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, ya'mal li min salatil asri ila an taghiba syams. Siapa dia nak kerja petang ni kerja orang letih dah ni, maka dia boleh 2 qirat. 2 pikul boleh bayar. Orang lain selesai sebab amun kerja petang, kerja lebih masa, kerja hak akhir, kita bagi 2 qirat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa antum, kita umat Muhammad ni umat yang ujur sekali, ambil pahala banyak lebih daripada orang dulu. Maka ghadibal yahud wan nasara, Yahudi kata kita ni lama masa, panjang masa tapi boleh pahala sikit. Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam mari kemudian pahala dia banyak. Kita kena ingat umat kita ni, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, umur kita ni kebanyakannya berapa umur? Dia kata a'maru ummati, umur umat aku ni di antara 60-70 tahun. Tak ramai hal pada tu. Ada juga 80, 90 tak ramai. Tapi kita mari kemudian umur pendek, kita punya taraf VIP mendahului umat yang terdahulu. Nabi kata nahnul akhiruna as-sabiquna yaumal qiyamah, kita mari kemudian tapi kita terawal pada hari kiamat. Mana umat Muhammad ni selesai dulu daripada umat lain. Ana buat banding yang mudah kepada tuan-tuan dan puan-puan, macam kita naik kapal terbang duduk di depan. Bukan Asia duduk depan tak jadi juga lupa ya. Kapal terbang hok mahnya, hok duduk depan tu. Oh no, kalau hok duduk tekak duduk di atas tu. Oi. Siap ni kati apa belunjur, selimut lagi. Duduk balik Jeddah ke Kuala Lumpur, sekejap. Sekejap warna naik tidur terus. Nah, sedar-sedar orang kejut subuh dah weh, bangun maya, buat tidur pula. Maknanya kita ni mari kemudian tapi di akhirat esok kita dulu. Itu dia panggil kelebihan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, alhamdulillah para jemaah sekalian, saya simpulkan apa yang kita bincangkan di sini. Yang pertama sekali, kita kena mantapkan tauhid kita kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan duk percaya ke benda-benda hak khurafat, benda karut. Yang kedua, kita kena pasakkan kepahaman ibadat kepada anak-anak kita dan mantapkan pegangan kepahaman mereka tentang Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala mendengar, Allah melihat, Allah mengetahui. Hak sifat lain tu kena belajar semualah. Tapi hak 3 ni mesti dihayati. Kalau tidak, banyak benda yang pincang dalam dunia ni. Maka insya-Allah kita juga berusaha untuk meramaikan jemaah kita di masjid kita ni dengan apa? Dengan satu projek yang kita lancarkan, nama dia Masuk Syurga Sekeluarga. InsyaAllah mudah-mudahan tercapai hasrat dan cita-cita kita. Mudah-mudahan kita semua dapat berkumpul balik di akhirat esok dalam syurga bersama dengan keluarga masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.